Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Murtada Dakwah Center, sebuah pusat komuniti Islam ulung yang dinamik mengimarahkan fungsi masjid 24 jam sebagai aset ekosistemnya. Memecah stereotip masjid, Murtada Dakwah Center mendominasi trend dengan mewujudkan hub gaya hidup sunnah dilengkapi stadium e-sukan, taman permainan kanak-kanak dalam masjid, kapsul hotel dan rumah kucing. Bakal menyinar sebagai mercu tanda Kedah Darul Aman 2030, Murtada Dakwah Center. Di sini kecintaan Islami bermula. Apa khabar para penonton sekalian? Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru untuk hari ini, hari Isnin 19 Disember 2022. Dah lama tak bersua. Saya Da'i Hadari. InsyaAllah saya akan temankan anda hari ini dari awal rancangan hinggalah ke penghujungnya. Cumanya hari ini saya mewakili anda semua sebagai moderator untuk Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Yang mana hari ini para penonton sekalian, kita sangat bertuah kerana kita akan membicarakan topik yang sangat istimewa sepanjang rancangan kita hari ini, iaitu berkaitan dengan akhlak. Para penonton sekalian, dalam kita bergurau ataupun bertutur kata, kadang-kadang kita nak mengusik teman-teman ataupun kenalan atau ahli keluarga kita. Cumanya persoalannya, adakah dengan melawak ataupun itu bahasa utara lah melawak kan? Kalau bahasa biasa ni orang sebut sebagai bergurau, bolehkah kita menipu? Bolehkah kita menyentuh isu ataupun sensitivity? Kalau nak tahu, insya-Allah kena terus bersama dengan kami. Dan hari ini kita sangat beruntung para penonton sekalian, bukan saya seoranglah yang mana akan memberi pencerahan, akan berkongsi ilmu bersama dengan kita. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah no Ustaz no. Ya. Macam mana Argentina okey Itulah Argentina menang semalam no Ustaz no. Tapi tak apalah, saya penyokong Morocco. Ya sama-samalah. Tapi tak apalah Ustaz. Orang kata janji sampai semifinal tu pun okeylah Ustaz no. Pun okey Ustaz. Banyak akhlak yang dia tunjukkan kan, satu dunia belajar kan. Allah. Sayang ibu, santun ibu kan. Kan Ustaz. Bagus. Jadi cermin untuk semua pula insya-Allah. Betul. Kan? Baik Ustaz, hari ni topik kita hukum lawak. Ramai nak tahu ni apa pencerahannya Ustaz kan. Cumanya para betul sekalian, kami amat alu-alukan soalan daripada anda. Caranya macam mana? Kejap sahaja lagi akan saya kongsikan bagaimana cara untuk anda tanyakan soalan. Cumanya kami alu-alukan insya-Allah untuk anda kongsikan soalan. Baiklah Ustaz, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, akhlak hukum melawak. Kita seringkali sedar bahawasanya dalam apa sahaja yang kita lakukan, terutamanya dalam tutur kata kita, akhlak kita, wajib mengikut acuan iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah, contoh ikutan dan juga teladan yang terbaik. Jadi Ustaz, apa komen Ustaz terutamanya dalam kita bertutur kata ataupun bergurau senda? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih pada adinda saya Da'i Hadari, aka Ustaz Bola. Para penonton, kru penerbitan Tanyalah Ustaz, para alim ulama, pemimpin-pemimpin, juga mak saya dan semualah penonton-penonton yang didoakan kebaikan, kesejahteraan dunia dan akhirat semuanya. Alhamdulillah, pagi ni kita akan bicarakan topik yang mana ia sangat berkait rapat dengan kehidupan harian kita. Saya kira sebagai manusia yang normal, kita akan biasanya bergurau. Paling tidak pun bergurau dengan isteri, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan kawan member, kawan bola, kawan mancing, kawan futsal, mesti ada bergurau. Betul. Dan saya tak pernah nampak lah orang bergurau seorang-seorang. Seorang-seorang. Itu something. Itu kena check balik wire tu. Jadi bila dalam bergurau, apa sahaja dalam kehidupan kita ini, semuanya adalah fitrah. Tak kiralah hiburan, berjenaka, bergurau, berlawak, dia adalah fitrah. Tapi mungkin saya dah pernah sebut dah sebelum ni, apa jua fitrah, jangan sampai dia jadi fitnah. Dia eloknya asalnya fitrah, dia boleh jadi fitnah.
Antara yang boleh penyebab jadi fitnah kalau ianya dibuat secara tak mengikut garis panduan sunnah ataupun tak mengikut apa yang Allah Ta'ala dan Rasul ajar. Benda tu asal cantik. Asal elok dah, tapi dia tak ikut dia rule of the game lah, maknanya dia punya SOP-nya tu, tak ikut tata caranya tu. Dia tak ikut the do's and the don't tu. Argentina menang ni dia cakap putih sikit Itulah, lah. saya tengok lain macam Ustaz begini. Dia tak ikut satu. Yang keduanya, kalaupun dia ikut, dia over pula. Dia melampau-lampau pula. Tak kira lah apa pun, melampau makan, melampau bercakap, melampau dalam bergurau. So ini yang kita akan bincangkan. Namun yalah, saya mohon izin penonton semua untuk saya mula dan memuliakan majlis ini dengan membacakan ayat suci Al-Quranul Karim yang sememangnya ada kaitan dengan perbincangan kita ni. Boleh ya? Boleh, silakan Ustaz. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan, hiburan dan senda gurau. Dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan peringatkanlah mereka dengan Quran supaya tiap-tiap diri di akhirat kelak tak terjerumus masuk dalam azab api neraka. Dengan sebab apa yang mereka buat, perbuatan yang buruk, yang keji mereka lakukan. Tidak ada baginya pelindung dan tidak ada pemberi syafaat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, nescaya tebusan itu tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam azab api neraka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman dari air panas yang menggelegak dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka kufur ingkar semasa hayat hidup mereka. Surah Al-An'am ayat yang ke-70. Sadaqallahul azim. Ayat ini paling jelas sekali kita nampak ialah satu amaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada mana-mana golongan yang mempermainkan ataupun menjadikan agama itu sebagai alat senda gurau. Ini pun satu bab yang akan kita kongsikan nanti, ataupun sebahagian daripada isi yang akan kita bincangkan, kita akan kupaskan sebentar lagi, iaitu menjadikan agama itu sebagai bahan ejekan, olok-olok, gurau-gurau. Melawak kawan dia kata, "Uish, tadi aku nampak ada kambing lalu, ni kambing lain pula." Dia bukan kata ke kambing itu, kawan dia ada janggut parah dada. Dia kata kawan tu janggut dah macam kambing, dia kata. Dia macam nak buat lawak benda tu. Tapi lawak dia tu, faham tak? Ada kait. Nabi pun ada janggut, kau samakan janggut dengan kambing, apa cerita? Dia mengaitkan. Mengaitkan. Ini yang akan kita sebutkan bahawa ada jenis-jenis gurauan yang dilarang keras dalam agama, tapi ada setengah gurauan ni dia bukan setakat dia boleh sekadar menghiburkan, tapi dia boleh mengeratkan kasih sayang sesama kita. Lagi-lagi pula kalau hubungan suami isteri, macam isu orang panggil apa? Pick up line. Pick up line. Seorang suami ambil gambar isteri dia. Dia ambil gambar isteri dia. Dia kata, "Sayang, dekat mata awak ada apa tu?" "Ada apa bang? Mana?" Ada cinta abang lah. Alamak. Contoh, dia bergurau dengan isteri. Ayat daripada kisah betul. Pengalaman lah kot, sikit-sikit. Untung isteri awak ya. Jadi maknanya dengan gurauan macam tu, suami isteri akan lebih rapat, lebih erat, dan banyak lagi akan kita kupaskan, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Cumanya Ustaz, banyak yang kita akan kongsikan, nampak gaya lah ya kan. Cumanya ada soalan daripada Hana Wancik di Facebook ni, katanya
Apakah etika melawak dalam perspektif Islam dan antara adab-adabnya, Ustaz? Baik, terima kasih sahabat kita yang mengajukan soalan. Dalam kita bergurau, kita melawak berjenaka ini, semestinya dia ada undang-undang dia lah. Antaranya apa? Saya nukilkan daripada kata-kata Allahyarham Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, hafizahullah, rahimahullah. Kata beliau, iaitu antara etika dalam nak bergurau melawak berjenaka ini, pertama, jangan melampaui batas sehingga meninggalkan tanggungjawab dan juga kewajipan. Maknanya apa? Dia jangan melampau sangatlah, senang faham. Jangan bergurau lebih-lebih sangat. Dia kadang memang kita sekadar bergurau tu nak bagi syok, memeriah, memecah keheningan suasana kawan-kawan semua kan. Betul. Semua serius. Tiba ada seorang ni dia macam dia bagi punchline sikit ah. Jadi semua dah gelak-gelak. Tapi kadang-kadang ada orang bila dia dah seronok, dia naik share. Share dia itu perlu dikawal. Bila dia naik share tu dia dah macam dia dah seronok melampau sangat. Kadang-kadang dia sebut yang bukan-bukan, ataupun sampai tahap menyindir, ataupun boleh membuatkan dalam ramai-ramai tu ada yang kecil hati, terasa hati, sebut benda-benda yang sensitif. Kan, termasuklah dengan izin orang panggil apa, body shaming. Kan, kawan ni bentuk badan, rupa parah, warna kulit, mata sepek tak sepek, mulut, tak boleh benda-benda tu. Dia jadi melampau. Sebab itu macam mana panduan untuk kita nak bergurau ini? Diajarkan dalam pepatah Arab, dia kata i'til kalami minal mazhi biqadri ma yu'ta ta'amu minal milhi. Berikanlah bicaramu itu, atau masukkanlah dalam kata-katamu itu sedikit gurau senda sekadar garam pada makanan. Diibaratkan garam pada umpamanya, makanan. Garam pada makanan. Tak ada langsung garam pun boring makanan tu. Dia tak bangkit rasa dia kan. Tapi bila dah letak garam tu pula, jangan banyak sangat. Jadi masin pula tak boleh lah. Jadi sekadarnya. Lepas tu dalam gurau ni pun, dalam kita bercakap, selit gurauan tu okey, tapi jangan keterlaluan banyak sangat. Bila dah banyak sangat, dia jadi rosak. Bicara tu dah jadi rosak. Sebab itu mana-mana sekalipun lah asatizah, penceramah, pendakwah ke apa, kita dalam kita bercakap, janganlah sampai daripada bagi salam ke bagi salam, lawak semua. Lawak. Makcik tu sampai senok perut lah. Makcik tu kata terputus urat kentut dia kata kan. Dia gelak. Gelak panjang. Sampai ayat Quran tak sebut langsung, hadis tak sebut langsung, kata-kata ulama tak ambil langsung. Jangan macam tu. Cakap kita ni kalau ikutkan tak ada apa, tak ada nilai. Betul. Yang jadi barakahnya bicara kita ni, tak kira lah penceramah ke DJ radio ke siapa pun kan. Dia kena ada ayat Quran dan hadis. Itu yang akan jadi barakah kata-kata kita ni. Apatah lagi dalam cakap-cakap tu ada ayat Quran, ada hadis, ada gurau sikit. Oh manis ha. Dia punya ramuan dia tu cukup. Semua ada. Macam masakan, Ustaz. Umpama. Satu. Yang keduanya iaitu jangan sesekali menjadikan maruah seseorang sebagai gurau senda. Maruah dia. Tak boleh sama sekali. Sebab itu kita kalau nak menegur orang, biarlah belakang-belakang. Jangan depan-depan. Walaupun ada orang dia nak membahan. Nak membahan. Kita cakap belakang, jangan depan. Hatta Nabi SAW sendiri, Nabi cukup jaga maruah. Nabi bertemu dengan sahabat ramai, tiba ada seorang hamba Allah ni, dia berlalu pergi. Nabi beritahu dengan sahabat lain diam-diam, beritahu dengan Mamat tu, si fulan tu, dia punya baju ada za'faran, ada macam kesan apa ni, ada macam tanda sikit apa ni, kuning-kuning sikit, bagi tahu dia. Wangian. Padahal Nabi boleh sebut depan ramai orang, apa baju ada tompok-tompok tu, tak basuh elok. Tak, tapi Nabi bagi tahu secara tertutup, bagi tahu orang lain, tolong bagi tahu dia. Kadang ada orang dia sendiri tak kelakar, tapi dia nak mengkelakarkan suasana tu, dia membahan orang. Membahan orang tu bahanan tak kena. Membahan yang boleh diterima tak apa. Tapi bahan orang yang kadang orang lain pun tak gelak. Orang lain pun tak gelak. Orang tak, kau ni serius ah. Macam menghina. Apa kau cakap macam tu? Tak kena. Lagi-lagi pula kita kena tengok orang tu siapa, kedudukan dia siapa. Ini pun ada juga dalam bab bad jokes dia panggil. Gurau kasar.
gurau kasar. Kalau orang Terengganu dipanggil gurau bewok, dia panggil. Gurau bewok. Gurau kasar. Ada. Gurau bewok ni maknanya gurau kasar. Maknanya kau ni agak-agak lah cakap macam tu, nak melawak tu pun agak tengoklah dulu kan. Ada. Bab tu pun ada dibincangkan dalam Islam. Punyalah agama ni nak ajar perhubungan kita ni supaya jadi baik, jadi elok semua. Itu lebih kurang lah. Pertama, jangan melampau, jangan berlebih-lebihan. Yang kedua, jangan sampai menyentuh maruah seseorang. Baik Ustaz, tak lengkap kalau kita tak tahu gambaran dari sudut sirahnya. Kejap lagi mungkin Ustaz akan kongsikan bagaimana Nabi SAW sendiri berakhlak dalam bergurau. Cumanya nantikan selepas ini. Terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Di mana sahaja anda sedang menonton ketika ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, sebuah program yang bersama dengan anda setiap pagi berkongsi ilmu dan pencerahan untuk kita semua, dan kita bawakan juga ahli panel yang berbeza latar belakang dan tujuannya tetap sama, iaitu berkongsi pencerahan. Dan hari ini para penonton sekalian, kita kongsikan topik berkaitan dengan akhlak, iaitu hukum melawak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Baik Ustaz. Ya. Saya suka untuk baca satu hadis Nabi SAW ini, yang mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa para sahabat pernah berkata kepada Rasulullah SAW, mafhumnya, wahai Rasulullah, kamu sering bergurau atau mengusik. Jawab baginda Nabi SAW, inni la aqulu illa haqqa. Ya, bermaksud sesungguhnya aku tidak berkata iaitu dalam gurau, melainkan hanya perkara yang benar. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan soalan yang saya nak tanyakan ini sama dengan soalan sahabat kita ni, ada kaitan dengan hadis tadi. Bagaimana Al-Shal di Facebook ni katanya, bagaimana cara Rasulullah SAW bergurau senda dengan ahli keluarga dan para sahabat baginda, yang mana baginda sangat menjaga adab-adab dalam bergurau macam yang Ustaz sebutkan tadi. Okey, baik, terima kasih sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kita SAW, apa tiap bicara, apa tiap tindakan dan apa jua bentuk gurauan Rasulullah SAW ini syarat dan padat dengan ilmu. Bukan sekadar gurauan kosong atau bukan gurauan gelak-gelak habis situ saja, tak. Tapi ada sesuatu yang orang sekelilingnya dapat bawa balik sebagai manfaat dan faedah. Saya ambil contoh. Satu hari Nabi SAW, Nabi balik ke rumah agak lewat malam, lewat balik. Cadang yang dari lah kan, pergi ceramah ke apa kan, orang hidang kambing apa, lambat balik. Nabi lambat balik. Bila Nabi lambat balik, Aisyah dalam keadaan cemburu. Lama balik. Salah orang rumah. Patut layan peminat lah tu. Lama sangat ni. Selfie ni. Lama. Jadi Aisyah radhiyallahu anha agak cemburu. Dia jealous. Sampai kan Nabi kata, faqala malaki Aisyah aghirti. Wahai Aisyah, kenapa ni? Macam mungkin barangkali kita membayangkan Aisyah mungkin monyok ke, merajuk ke. Aghirti, awak jealous? Awak cemburu ke? Kata Aisyah, wa mali la yagharu misli ala mislik. Siapalah tak cemburu dengan orang yang macam awak ni. Macam abang ni lah kan. Siapalah tak cemburu, dah lah insaf, Nabi, ramai peminat, ilmu banyak, baik. Mestilah jealous, cemburu. Kemudian faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqad ja'aki syaitanuk? Syaitan awak dah datang Syaitan awak dah datang. Bayangkanlah, dah lah baliknya lambat. Isteri cemburu. Nabi boleh kata, awak punya syaitan dah datang. Aisyah pun terkejut. Kata Aisyah, pada waktu itu dia kata, qalat ya Rasulullah, au ma'i syaitan? Dekat saya ni ada syaitan ke? Aisyah tanya Nabi, dia kata dekat saya ni ada syaitan ke? Nabi kata, na'am, ya, dekat awak tu ada syaitan. Ada syaitannya. Qultu wa ma'a kulli insan, tiap-tiap orang ada syaitan ke? Nabi kata, na'am, ya.
Setiap orang ada syaitan. Qultu wa ma'aka ya Rasulullah. Abang ada syaitan juga. Nak tanya suami tapi segan. Nabi. Kalau kita lah kan, abang pun ada syaitan juga kan. Maka Nabi SAW jawab, naam, ya ada. Dengan aku pun ada syaitan. Cuma, walakin Rabbi a'anani alaihi hatta aslama. Cuma Allah Ta'ala telah membaikkan syaitan aku jadi baik. Jadi Islam lah, masuk Islam. Dah mengislamkan aku punya syaitan ni. Dia sebenarnya lawak tu dalam suasana nak marah, tak jadi marah. Yalah Aisyah cemburu lambat balik, kata kita ada syaitan pula kita ni. Kalau kita mungkin jadi gaduh. Dah lah lewat balik kata tuduh kita ada syaitan pula. Dia tu kan dia kata kita pula syaitan jadi ya. Tapi dalam masa yang sama, dalam gurauan adanya sikit sebanyak memujuk dalam tak sedar, ada ilmu selit. Barulah kita pun tahu, oh setiap orang ada syaitannya. Nabi pun sendiri ada syaitan. Cuma dibaikkan syaitan yang ada pada Nabi tu. Dapat ilmu kat situ. Dapat ilmu. Dalam gurau, saya suka kalau ada mana-mana orang, dalam gurauan dia tu sesuatu yang lekat tau. Yang dia boleh anchor kita, yang boleh membuatkan kita pasak bahawa lah satu benda kita dapat belajar berbanding gurauan kosong yang tak ada apa-apa dapat kita belajar. Banyak. Itu Nabi, kalau isteri Nabi SAW, antara yang terkenal isteri Nabi ini yang jenis suka gurau juga, Saudah ini pernah diceritakan satu hari, dia sendiri bagi tahu Nabi, dia kata, ya Rasulullah, sallaitu khalfakal bariha faraka'ta bi hatta amsaktu bi anfi makhafata ayyaqturad dam. Ya Rasul, suamiku, ya Rasul, aku semayang belakangmu sampai kena tahan hidung. Pasal? Rasa macam darah nak menitik bila masa rukuk tu. Pasal apa? Kenapa? Lama sangat rukuk. Lama sangat rukuk. Lama sangat tu imam. Rasa darah nak berdarah hidung. Lama sangat rukuk. Nabi tergelak. Tergelak dengan jenaka seorang isteri tu. Ya Allah, boleh buat gurak. Dia tak adalah straight sangat. Lama sangat rukuk. Sikit dah. Dah, dia sampaikan secara gurauan. Mesejnya sampai, nak bagi tahu jangan lama sangat ataupun lama sungguh rukuknya, secara gurau tapi sampai maksudnya. Nak menitik darah, berdarah hidung Allahu akbar. Kami kawan-kawan kita kan, lama tunggu, janggut tunggu. Taklah, memang janggut tu dah ada pun tapi nak bagi tahunya lamanya tunggu kau. Dia ada gurau dia tu. Padahal marah sebab lama tunggu tapi tak apalah. Dia ada gurauan ni sikit sebanyak macam tadi kita sebut kan, meletakkan garam pada makanan seadanya dan boleh mengeratkan hubungan. Baik Ustaz, tadi tu yang Ustaz cerita pasal isteri cemburu tu kan saya rasa isteri Ustaz cukup tabah lah sebab ada suami macam Ustaz. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian kita ini. Kita nak alu-alukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Da'i dan kru-kru semua, doa yang selamat daripada dunia sampai ke akhirat. Amin. Amin. Doalah bagi ayat-ayat pasang ni semua, janganlah bagi ada, kita doalah pada Tuhan. InsyaAllah. Amin. Ya. Ni mamu ke? Ni mamu ni Pak ni. Masya-Allah, lama tak dengar suara mamu. Lama tak dengar suara. Ya. Baik, silakan mamu dengan soalan. Soalan mamu, Nabi biasa melawak dengan satu orang tua tu kerana nak masuk syurga lah, tapi Nabi melawak tu dengan betul. Betul, orang tua tak ada nak masuk dalam syurga. Ya. Tapi kita yang melawak, nak mamu yang melawak betul. Tapi nak melawak, tapi betul mamu buat. Semua orang sopan mamu juga lah. Mamu dah menikah lagi satu. Mamu melawak, buat melawak. Melawak dengan bini mamu lah. Tapi bini mamu kata, ingat tak betul lah. Tapi mamu menikah betul. Tapi mamu buat lawak saja. Abang nak menikah dari satu. Bini dia kata, boleh nak buat lawak sangat. Tapi mamu menikah betul. Tapi bagaimana mamu punya keadaan mamu buat betul. Tapi mamu buat alasan lawak saja. Yang tu soalan mamu, tapi banyak kan betul lah. Dalam sopan mamu buat lah. Banyak orang buat. Tapi bukan mamu seorang. Semua orang ada buat dalam Baik.
Perangai mamu. Ada ke tak ada orang nak perangai mamu Baik. yang buat lawak. Yang tu lah soalan mamu. Baik, terima kasih, Mamu. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang bab kahwin lagi satu tu kita tak nak ulas lah nak ceritanya Ustaz. Yang tu sebab orang rumah saya pun tengok ni. Cuma nak cerita dia. Saya nak cerita Ustaz, macam mana Nabi SAW apabila bergurau tentang syurga tadi tu. Tentang orang tua tak boleh masuk syurga tu. Silakan Ustaz, mungkin boleh boleh kongsikan. Baik, terima kasih. Amboi Mamu, ada insurans dah pasal ni. Oh, terror dia. Gurauan dia tu. Oh, lain macam. Dia sebab apa ni, ubat tahan sakit ada. Ubat tahan gaduh tak ada. Allah. Tu payah tu. Baik, yang faham-faham lah. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, benar kata Mamu. Nabi SAW dalam gurauan, atau macam saya sebutkan sebentar tadi, dalam gurauan Nabi ni, terselit juga ilmu di situ. Pernah satu hari diceritakan ada seorang makcik ni datang jumpa Nabi, dia kata, "Ud'ullah ayyudkhilanil jannah." Ya Rasul, doalah makcik ni masuk syurga. Doakanlah makcik masuk syurga. Apa kata Nabi? Ya Ummu Fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Makcik, maaf. Yang masuk syurga tu tak ada orang tua. Makcik tu pun, sedih lah. Nangislah, sedihlah dia. Allah, tak merasa dapat masuk syurga lah pula. Lalu apa jawab Nabi SAW? Nabi berpesan pada para sahabat, tolong khabar ke makcik tu. Akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Bagi tahu dengan makcik tu, cepat-cepat kan makcik tu balik rumah dah bersedih hati pula. Bagi tahu cepat-cepat makcik tu bahawa dia takkan masuk ke dalam syurga dalam keadaan ajuzun, dalam keadaan tua, melainkan dia akan masuk dalam keadaan apa? Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Sadaqallahul azim. Surah Al-Waqi'ah ayat 35 sampai ayat 37. Iaitu makcik tu akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan penghuni syurga tu nanti semuanya muda-muda belaka, perawan-perawan, anak dara, teruna, semua yang cun-cun, yang muda-muda, walau setengahnya mengatakan sekitar usia 30-an. Macam ni lah kot lebih kurang muda-muda, baju kilat-kilat, lebih kurang lah. Jadi nak tahu tanda-tanda ahli syurga, muka lebih kurang lah kot ya. Amin. Amin. Tengah live ni. Amin ni sekali. Amin. Jadi macam ni. Jadi maknanya makcik tu akan masuk syurga. Tapi dalam tak adalah rupa gini. Rupa tua ni dah. Dalam keadaan muda. Jadi nampak tak Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mungkin pertama kali dengar akan dialog, akan kisah ni, janganlah salah tanggap terhadap Nabi. Apa Nabi gurau kasar macam tu dengan makcik tu, tak patut dah. Orang tua-tua ni dia gurauan dia macam budak-budak. Dia macam budak-budak. Jadi kadang-kadang kita gurau dengan dia dengan bahasa yang ringan-ringan. Dia suka. Dia tak nak gurauan yang agak tinggi, akademik sangat, yang nak kena fikir panjang. Yang kita buat kelakar hari ni, lagi 2 minggu baru dia gelak. Baru faham. Neuron tak berhubung. Jadi dengan acik-acik ni kita gurau ringan-ringan, cerita syurga tapi secara santai. Dia suka macam tu. Dia suka dan dia cepat ingat. Teringat Nabi buat gurau hari tu ni. Contoh, dia akan ingat benda-benda tu. Walau dalam gurauan tetap ianya mementingkan prinsip bahawa menjaga maruah, ada ilmu dan tidak melampau. Baik. Wallahu a'lam. Kejap lagi Ustaz, saya nak tanya tentang melawak, bergurau tapi merendahkan orang lain. Adakah ia mengaibkan? Kejap lagi Ustaz. Baik. Baik, kalau anda nak tahu apakah jawapannya, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Setiap soalan ada jawapannya, setiap masalah ada penyelesaiannya. Jawapan dan penyelesaiannya ada di sini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Yang mana hari ini kita bicarakan tentang topik yang dekat dengan kita, akhlak.
Iaitu kita fokuskan kepada hukum melawak ataupun bergurau. Saya yakin yang menonton ketika ini ada yang kuat bergurau. Tak apa, cumanya ada yang kita kena ambil peduli, termasuklah adab-adabnya dan pencerahannya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Baiklah Ustaz. Ya. Tadi saya ada tinggalkan satu soalan. Saya mewakili para penonton di luar sana. Ada yang sanggup memperolokkan ataupun merendahkan orang lain dalam duk buat lawak ataupun duk bergurau ni. Adakah ia dikategorikan mengaibkan orang tersebut? Sebab kan dosa besar mengaibkan orang. Ya, betul. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam Quran, iaitu dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat merupakan surah yang sangat bagus kalau kita nak belajar tentang tata cara hidup bersosial, etika hidup bermasyarakat. Inilah surahnya, surah Al-Hujurat. Salah satu daripada ayat yang boleh kita ambil iktibar adalah Allah Ta'ala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum, ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, hei orang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan samalah juga orang lelaki ke, orang perempuan ke, jangan buat perangai yang sama. Sadaqallahul azim. Al-Hujurat ayat yang ke-11. Kata para ulama, yaskhar ataupun as-sukhriyah ini adalah satu bentuk sindiran sarkastik. Macam sarkastik lah. Dia macam dia sindiran yang boleh memalukan seseorang. Anak-anak pun kadang dah terkena benda-benda macam tu. Benda macam ni, ini budak tadika tahu tak? Darjah berapa dah ni? Tadika macam nak. Dia, mana boleh sama kan? Merendahkan lah. Mata letak kat lutut ke apa? Cakap depan orang. Dia sulung, abang sulung, adik-adik yang lain. Memang otak kalau dekat kepala lutut, memang macam tu. Dia, adik-adik yang lain mungkin gelak. Tapi abang tu, yang disarkastikkan itu, orang psikologi kata, dia akan mengalami kecederaan emosi jangka masa panjang. Dia akan, mungkin dia akan tergelak sikit. Tapi dalam tu, dia cedera emosi dia. Mungkin dia akan timbul dendam. Satu hari nanti, tunggu mak. Mak buat macam ni yang saya tunggu. Dia ada macam tu. Kalau dia ni orang yang belajar agama ada apa, iman, okey lah, dia boleh berubah. Tapi kalau dia ni jenis orang yang marah, dendam, benda tu sangat memberi kesan yang mendalam. Dan ini juga boleh berlaku di pejabat, tempat boleh kerja. Boleh berlaku. Sama ya. Buat kerja ni boleh kata, apa benda macam budak universiti punya kerja kan, kena ikut buku sangat. Itu kawan-kawan lain gelak. Dia benda-benda macam tu yang bahaya. Sebab tu Islam ajar, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan engkau mencemuh, merendah-rendahkan ataupun sarkastik lah terhadap orang lain. Kerana benda tu nanti dia punya efek kesan dia tu dalam tu. Sebab dia tak boleh nak balas balik. Orang yang buat lawak tu mungkin orang yang ada pangkat, orang lebih tinggi, orang lebih senior. Dia bila kena dalam dia, kau tunggu. Aku hentam dalam Facebook, Instagram, kau tunggu nanti ya. Kau viral kau buat grup WhatsApp. Buat lain pula. Buat grup WhatsApp yang tak ada bos. Yang tak ada bos tu. Kan. Banyak jadi macam tu. Sebab itu berhati-hati. Kita nak gurau, nak apa sekalipun, kita pastikanlah gurauan kita tu jangan dia, tapi ada juga sindiran yang dia tidak terlalu keras dan tidak membawa maksud mencemuh, merendah-rendahkan orang. Memang ramailah hari ni orang kalau semayang tak tahulah ilmu mana belajar, tapi bukan orang sini. Bukan orang sini. Tapi dekat-dekat sini jugalah. Faham tak? Orang asal dia rasa macam ustaz ni macam cakap kat kita ya. Oh bukan kita. Oh kita. Macam tu. Dia main-main tarik tali sikit. Dalam dakwah ni seni tu. Seni tu. Ada gurauan juga. Mesej sampai. Tapi cara tu dia nak sampaikan maksudnya. Kan selalu ustaz cakap macam tu. Bukan orang sini tuan-tuan. Contohlah dia ceramah tu dekat mana dekat Kedah kan. Bukan orang Kedah. Tapi dekat kawasan Kedah jugalah. Maknanya orang Kedah lah tu. Dia nak cakap orang mana lagi. Sekadar gurauan. Tapi mesejnya sampai. Sebab kalau kita dalam cakap, kadang mesejnya tu ada, cara tu kadang kalau tak kena, orang jadi menyampah. Dia lawak ni maruah tau. Betul. Saya sebut lawak ni maruah. Orang yang cuba nak buat lawak, bila dia buat,
dia perform tapi tak gelak akhirnya. Orang penonton, audien tak gelak. Malu kan? Dia maruah. Sebab itu kalau kami dulu belajar dalam penyampaian, nak buat lawak, nak buat gurau dalam ceramah pun tak payah umumkan kelakar tu. Ada satu cerita lawak lah. Tak payah cerita. Tak payah umumkan bahawa tu benda lawak. Sebab lawak ni bagi setiap orang tak sama level dia. Pam cerita, orang yang dengar, loh tu je ke lawaknya. Baik, tak payah beritahu. Cakap je, cerita. Orang nak gelak tak gelak, terpulang. Yang penting ilmu, message sampai. Kena sampai. Itu. Baik Ustaz. Kenapa saya tanyakan tu? Ada kaitan dengan apa yang Ustaz sebutkan tadi tentang lawak ni. Satu kerisauan, Fas Ismail tanyakan soalan ini. Katanya, adakah terdapat perkara yang perlu diambil hukumnya walaupun dalam keadaan melawak? Yang kedua tu Ustaz, apakah hukum stand up comedy menurut Islam? Sebab kalau kita lihat stand up comedy boleh dikatakan kebanyakannya adalah memperli ataupun sarkastik. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya. Apa jua bentuk-bentuk penyampaian kita, sama ada komedi ke bersyarah ke apa sekalipun, dia punya undang-undang dia hampir lebih kurang sama saja. Stand up comedy ni iaitu seseorang yang tegak berdiri, ada mikrofon satu dan dia bercakap seorang. Kalau dia berkumpulan, dia boleh membahan satu sama lain. Tapi sebab dia seorang, bahan dia apa? Mungkin orang-orang yang ada di depan lah. Konsep ataupun dia punya undang-undang tata caranya lebih kurang sama. Iaitu sama yang macam mana? Tetap kena jangan sampai merendah-rendahkan maruah martabat darjat orang. Jangan. Kita ceramah ke, kita menyampaikan apa je lah, buat lawak ke apa, sedar diri kita berada di negeri mana. Orang tua-tua aja, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maknanya apa? Di mana tempat engkau berada, kau mesti hormat penduduk setempat punya tata cara hidup, budaya dia. Jangan merendah-rendahkan makanan tradisi dia. Jangan, faham tak? Dia nak buat lawak. Saya ingat apa tadi? Rupanya dia kan viral hari tu, ada seorang dia merendah-rendahkan makanan tradisi satu negeri tu. Orang marah lah. Kau tak suka makan, jangan buat macam tu. Kau macam menjijikkan makanan tu. Padahal makanan tu adalah makanan tradisi satu negeri ni, satu kaum ni, satu suku kaum ni. Dia buat cara macam orang gelak, tapi orang suku kaum tu marah dengan tindakan macam tu. Jadi tak kena. Kau nak follower sangat ke apa? Nak mengejar like ke apa? Itulah. Jangan macam tu. Tak boleh. Dia merendah-rendahkan. Tengok Nabi SAW dihidangkan dengan biawak padang pasir tu kan. Nabi tak makan. Tapi Khalid Al-Walid nak makan. Tapi dia tengok Nabi tak sentuh, dia tanya, "Ya Rasul, haram ke ni? Tak boleh makan ke apa?" Nabi kata, "Makanan ini di kampung aku tak biasa makan." Itu saja. Nabi langsung tak menghina tau. Apa makan bewak pula? Benda lah kau. Tak. Nabi langsung tak merendah-rendahkan makanan tersebut. Maknanya boleh dimakan, cuma bagi aku tak lepas tekak tu je. Nabi langsung tak merendah, tak menghina, tak mengejek-ejek. Tak boleh sama sekali. Jadi saya kira mana-mana kawan-kawan lah, stand up comedy ke apa, ada gurauan ke apa, benda tu kena jaga. Bagi saya orang yang brilliant, yang bijak dalam bergurau adalah orang yang mementingkan soal dia punya hujung dia punya end up dia punya result sesuatu dia. Yang kita boleh cari. Apa yang kita akan dapat. Bagi saya mereka yang hebat dalam melawak ataupun mungkin stand up comedy ialah mereka yang langsung tidak memperlekehkan mana-mana pihak. Itu yang paling hebat. Baiklah Ustaz, ada pemanggil di teline ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Spina Yusuf daripada Tanjung Karang nak ajukan soalan Ustaz ya. Ya baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam. Ustaz, macam ni kan, kalau kita nak melawak tu biar yang baik-baik, kalau tak lebih baik kita diam. Bolehlah kita pegang dengan ayat tu kan. Lepas tu, adakah kita dengan kita melawak yang baik-baik tu mengeratkan silaturahim? Ustaz, macam ni Ustaz, ada seorang pakcik tu dia gurau tau. Lepas tu saya terkesan, saya seronok saya bila dengar, sebab dia kata nak makanlah, kata dia sementara sihat. Nanti dah sakit, mak kata dia, rupanya mak kan dah meninggal. Dia kata bukan nak nasi lemak macam tu. Dia gurau ayat tu, saya teringat lah Ustaz. Itu adakah dia dapat pahala Ustaz bila kita teringat, kita tersenyum macam tu Ustaz?
Okey, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Puan Supinah bertanyakan sedemikian. Bagaimana Ustaz? Seorang yang melawat tapi membawa kepada sesuatu yang positif. Dia macam ni. Apa jua yang kita cakapkan, guraukan, buat lawak apa sekalipun, ada satu ayat Al-Quran Allah Ta'ala ingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul azim. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan, dituturkan, atau perbuatan yang dilakukan, melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang sentiasa sedia untuk menulis, mencatat tiap apa yang kita guraukan, cakapkan, buatkan. Akan ada malaikat. Surah Qaf ayat yang ke-18. Maknanya apa? Kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita cakapkan pada hari ini. Lawakkan, guraukan, apa sekalipun lah. Tapi kalau macam Puan sebutkan tadi ni, ada orang dia gurauan tu, pakcik tu dia gurau macam tu, sesuatu yang, mesej yang baik yang bawa kita pada kesedaran, tapi dalam masa yang sama mencuit hati lah, geli hati, itu tak ada masalah. Itu okey je, tak ada masalah. Sebab lawak ni pun kadang ada setengah orang, walaupun benda tu agak sindiran, tapi dia tak terasa dia okey je. Dan dia suka, itu tak ada masalah. Tapi kita sendiri yang bercakap ni kena cermat, kena berhati-hati tu dalam kita menuturkan kata-kata. Saya sendiri pun secara peribadilah, saya pun dalam banyak-banyak saya bergurau pun, saya tak pernah sangka lah ada seorang hamba Allah tu, dia DM lah dia kan. Dia kata, maaf Ustaz, saya sebenarnya saya terasa hati dengan apa Ustaz cakap hari tu. Saya rasa macam tak keterlaluan, tapi bagi dia. Tapi apa pun Ustaz, terima kasih. Sejak Ustaz Cindy macam tu, saya rasa saya nak berubah man. Isunya pasal semayang lah, pasal solat. Dia terasa. Tapi betul lah kan, sebenarnya hati manusia dengan terasa itulah dia berubah. Betul. Firaun dia terasa dengan Nabi Musa. Abu Jahal ke apa, dia terasa lah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tak terasa, tanda hati tu mati. Betul. Jadi ada terasa tu okey. Cuma jangan sampai keterlaluan. Tu je. Kerana terasa hati juga, Umar Al-Khattab telah berubah menjadi Islam, bahkan menjadi pahlawan Islam yang hebat. Baiklah Ustaz, kejap lagi akan ada lagi yang kita akan bincangkan. Terutamanya saya teringin nak tanya berkaitan dengan ada juga yang menggelarkan itu dan ini selepas hanya bergurau. Cumanya nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pagi ini kita bicarakan tentang akhlak hukum melawat. Dan kami nak ucapkan terima kasih terutamanya para penonton Tanyalah Ustaz. Setiap hari dikabarkan ada juga yang menonton dari Indonesia, bahkan ada yang menonton dari Singapura. Ada juga sahabat-sahabat kita yang menonton dari Brunei. Kalau boleh yang menonton di Facebook tu, boleh tegur sapalah. Kenalkan diri anda dan dari mana asal anda. InsyaAllah mudah-mudahan kita bersatu atas kalimah La ilaha illallah. Dan Alhamdulillah hari ini kita bicarakan bersama dengan panel kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Baik Ustaz, bila sebut tentang hukum melawak ni, ada satu situasi yang mungkin saya nak tanyakan wakil bagi para penonton di rumah lah Ustaz ya. Asalnya ada seorang ni zaman mudanya pernah terlanggar cermin. Dia nak masuk surau, tak nampak cermin, gedebur melanggar kan. Aduh. Lepas tu sampai sekarang orang duk panggil dia mat cermin. Mat cermin. Tapi tuan empunya badan tak kisah dipanggil mat cermin sampai ketua Ustaz. Jadi adakah ia dikira dosa? Asalnya gurau tapi dah jadi gelaran. Yalah. Terima kasih penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masihkah anda ingat ya? Bahawa ada mengumpat yang dia sebenarnya kalau ikutkan mengumpat, tapi dibolehkan dengan beberapa syarat lah. Jangan kata lepas ni, jom kita membawang lah. Tak, dia ada dibolehkan. Salah satunya, dia panggil dalam ribah kan. Salah satunya adalah iaitu menyebut sesuatu gelaran yang gelaran itu menjadi
panggilan uruf dia. Orang situ memang kenal dia dengan panggilan itu. Dengan tujuan itu dibolehkan. Dan empunya badan macam Dai Hadari semua tadi tu. Dan dia pun okey. Itu tak berdosa, tak ada masalah. Yang gelaran-gelaran dia tak suka dan dia rasa benci dan marah, itu yang berdosa. Allah. Sungguh pun ada tragedi pernah berlaku kan, kena terantuk cermin ke apa, and then orang panggil dia macam tu dan dia tak suka panggilan tu. Maka janganlah menyakitkan hati orang, tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau sekadar dia pun okey, dia pun tak kisah, tak ada masalah. Jadi kampung saya ada apa tu, abang Li lembu orang panggil. Bukanlah dia tu lembu, bukan. Dia bela lembu. Tiap-tiap raya kurban orang cari dia. Gelaran dia. So dan dia pun, sebab ramai Li dalam kampung tu ramai. Li buluh, Li lemang, Li beras, Li lembu. Li yang mana? Yang lembu. Oh, okey. Selalunya orang Kedah banyak gelaran. Orang Kedah banyak gelaran. Macam-macam. Saya Ilyas, orang kampung bagi apa? Yeh mana? Ustaz Yeh mana? Yang keluar TV tu. Oh, okey. Dia ada, tapi kita tak ada masalah. Kita okey. Kita tak ada isu kat situ, tak ada masalah. Tapi kalau orang tu terasa hati dia marah, itu berdosa. Sebab kita dalam hidup ni janganlah terlalu serius sangat. Janganlah serius sangat. Kawan nak bergurau, okey je. Zaman Nabi SAW dulu ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Hanzalah radhiyallahu anhu, ya sebelum kita raikan soalan seterusnya dia pernah satu hari ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tanyakan khabar dia, apa khabar engkau wahai Hanzalah? Dia kata Hanzalah dah munafik dah, dia dah. Hanzalah dah pun jadi munafik. Terkejut Abu Bakar, pasal apa? Kata Hanzalah, aku ni mana tak munafiknya, duduk depan Nabi aku dengar pasal syurga neraka semua insaf. Belakang Nabi balik rumah jumpa anak cucu semua lalai sekejap. Kan menapik macam tu, berubah-ubah perangai. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kata, kalau macam tu aku pun lebih kurang tak? Jom jumpa Nabi, mohon pencerahan biar tahu. Jangan keliru. Jumpa Nabi. Maka akhirnya Nabi, saya ringkaskan, Nabi berpesan, wallazi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi zikri la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum. Nabi kata, demi Allah, demi jiwaku di tangan Allah, kalaulah kamu ni boleh berperangai sama macam kau depan aku, duduk depan Nabi kan, senyap, astaghfirullahalazim, subhanallah, masya-Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Depan Nabi. Gi mana-mana pun macam tu. Astaghfirullahalazim, masya-Allah, subhanallah, subhanallah. Main bola. Subhanallah, subhanallah, Allah. Tahu gol. Kan, macam pengulas bola sukan Arab kan. Allah, ya salam, ya salam. Kan. Nabi kata kalau macam itulah engkau, nescaya malaikat akan bersalam dengan kau. Malaikat akan salam dengan kau. Apa makna malaikat bersalam? Engkau bukan orang. Engkau ni malaikat. Kita manusia, kita ada gurau senda. Kita ada gurau-gurau kita. Jadi janganlah terlalu serius sangat. Ada ketika. Namun janganlah lawak melampau sampai dah tak serius. Sampai dah tak tahu apa matlamat kita. Sekadarnya. Baik. Bila sebut tentang jangan terlalu serius ni Ustaz, ada soalan dari Saziatul Siddiq di Facebook. Katanya, macam mana nak berhadapan dengan situasi apabila dia berlawak dengan seorang, tak mengapa, tak peduli langsung rasa salahnya. Namun apabila seseorang berlawak pula dengannya, dia mudah tersentap dan tak boleh dibawa bergurau. Dia je nak melawak dengan orang. Macam mana tu Ustaz? Ya, baik. Terima kasih ya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita ni orang beriman ni, Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai makhluk sosial. Kita bukan makhluk media sosial. Kita makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Apa bagus sangat kau jadi makhluk bermasyarakat ni? Nabi SAW berpesan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum khairum minal mu'min. Nabi sebut, orang beriman yang bercampur dengan masyarakat, bergaul, bergurau, bekerja, berkomuniti, berpersatuan, dan dia boleh bersabar dengan karena ragam PR kawan-kawan ni semua, maka itu mukmin lagi bagus daripada minal mu'minul ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Dan berbanding mukmin juga, rajin sembahyang, beriman semua, tapi jenis tak suka bergaul dengan orang dan dia tak boleh bersabar dengan kerana orang sekeliling ni. Maknanya apa? Islam mengiktiraf orang yang jenis
tak apalah, hadap je lah kawan jenis macam ni, kawan jenis macam ni, ni bermuka-muka, ni gurau kasar, hadap sajalah. Kadang-kadang ada orang memang dia macam tu, kadang hati dia dia baik kadang tu, cuma caranya itu. Hadap kawan je lah semua. Betul. Cuma kalau ada ketika ada waktu, perlahan-perlahan tegurlah, nasihatlah dia. Kak, akak gurau tu okey, cuma janganlah sebut benda macam tu, saya terasa cakap je lah kan. Man to man, heart to heart, bagi tahu saja supaya nak memelihara hubungan tu agar lebih baik. Wallahu a'lam. Maksudnya kita meraihkan orang. Raihkan sajalah. Habis kita bergurau dengan orang boleh, orang nak gurau kita kan? Cuma orang tu pula bila gurau kita tu kena dengan landasan yang betul. Baik. Okey Ustaz, ada lagi pemanggil di talian ketika ini yang boleh laku betul Ustaz Ilyas kita ni. Alhamdulillah. Mamu lagi apa? Mamu lagi apa? Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat gembira lah saya, Ustaz dan Naik. Haji Ismail ke? Haji Tukinon. Haji Tukinon. Haji Tukinon. Banyak haji ni. Itulah banyak haji ni. Haji Tukinon orang Johor kita. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua sekali kamu dan saya. Waras ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Silakan Haji, silakan Haji. Persoalannya akhlak ini hukum melawak. Awak ni kata Ustaz, dia lah yang baik-baik. Jangan melawak yang kotor-kotor. Jadi orang dengar pedas-pedas. Betul. Nak minta pandangan Ustaz, macam mana kalau orang yang melatah Ustaz? Sama kan tidak melawak, dia melatah. Kalau cocok aja dia akan sebut sudah. Yang bukan-bukan yang kotor-kotor disebut pasal lawak, melawak. Betul. Jadi dia tak sadar. Jadi nak adakah melawak dengan melatah tu boleh kalau nak dibezakan ke macam mana kita nak jaga dengan dia punya PL itu. Itu sajalah soalannya. Soalan yang cantik ni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana Ustaz? Melatah ni ada dikira dia sebut macam-macam ni. Macam mana tu Ustaz? Terima kasih pada Tuan Haji Tukinon. Lama saya tak bersua soalan daripada beliau ni. Ceria dia. Kenalah dengan tajuk kita pun. Betul. Hukum melawak. Dia macam ni. Dia melatah ni, kalau ni menurut Kementerian Kesihatan Malaysia lah, dia ada kaitan. Melatah ni dia ada beberapa jenis. Ada yang pertama dipanggil ekolalia, iaitu perbuatan mengulangi tingkah laku orang lain. Kita pergi dekat dia, dia pun dia mengulang balik. Contoh. Ataupun ada yang dipanggil sebagai ekoprazia, iaitu perbuatan meniru perbuatan orang lain. Ataupun ada yang dipanggil sebagai mengucapkan kata-kata tertentu berulang-ulang kali dan tak terkecuali boleh jadi berunsur negatif ataupun kotor. Ini dipanggil koprolalia. Ini jenis-jenis melatah pun ada jenis dia. Ada pula nama-nama dia tu. Dia bila orang cocok je, apa mana biasa orang dengar apa, mak kau lah, yang macam-macam lah. Ya kan, meletup lah apa macam-macam lah kan. Dia sebut, dan yang teruknya lagi sampai sebut benda-benda dalam seluar lah, apa habis semua sebut. Dan satu lagi dipanggil automatic obedience, iaitu berkelakuan secara spontan bila dia terkejut apa sahaja yang disuruhkan pada dia. Ni bahaya. Nak tangan tengah melapah daging, tangan ada pisau, bahaya tu. Jangan. Dia baru lepas tengok mak kilau pula, lagi tangan hulur macam tu. Bahaya itu. Jadi saya nak pesan macam ni. Kawan-kawan semua, tolong. Kawan-kawan kita ni, kita rapat dengan dia. Kita tahu jenis dia macam mana. Janganlah kita buat sesuatu yang boleh memalukan dia. Ada setengah kawan, dia melatah. Tapi bila kita cocok-cocok dia pun dengan dia pun okey. Dia pun gelak sama. Mungkin saya kira dia pun tak ambil hati, tak ada masalah. Tapi dia tak suka. Itu kelemahan dia. Kita pergi cocok pula, pergi buat bagi dia terkejut, bagi dia saja nak bagi keluar dia punya latah tu, dan dia sendiri tak suka dan dia sendiri malu, dia rasa terhina, digelakkan orang. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Jangan lah. Ada orang dia memang attention seeker. Maksudnya ada orang yang salah tu pada yang mencucuk tu lah. Jangan lah. Dia spark pula kan. Dia dia yang startkan dulu kan. Habis lah. Tapi ada orang dia memang mencari perhatian. Dia suka orang gelakkan dia. Dia suka orang bahankan. Dia suka. Ada orang memang macam tu. Kita kawan ramai kita tahu kan. Betul. Dia suka macam tu. Itu tak ada masalah.
Pada orang pula, kalau tak ada dia, tak hidup suasana. Dia ada syok. Okey, tak ada masalah. Zaman Rasulullah SAW pun ada, nama Nuaiman. Dia ni memang sering kali membuatkan Nabi tergelak. Dia buat lawak. Dia buat lawak. Lawak-lawak dia pun boleh tahan juga. Dia punya gurau dengan Nabi tu. Tapi Nabi suka dan dia pun suka. Tak ada masalah di situ. Jadi berhati-hatilah. Kita kawan-kawan yang melatah-melatah ni semua. Cuma pesan kita lah, dia kadang latah ni ada setengahnya bermula dengan sengaja. Dia sengaja buat macam tu. Muda-muda lah melatah lah. Lama-lama dia lekat jadi tabiat. Jadi seeloknya kalau rasa nak melatah tu, ucaplah nama Allah Ta'ala lagi senang. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Nampaklah Islamik. Nampak elok lah sikit. Nampak elok lah. Tertib lah mulut tu. Daripada sebut bukan saya. Wallahualam. Baik, kita akan tutup dulu di TV3 dan insya-Allah sambungannya di TV9 sebentar sahaja lagi. Banyak lagi yang kita akan sembang-sembangkan berkaitan dengan hukum melawak ni. Terus bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'iyah Hadari, dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang kami kongsikan setiap hari menjadi manfaat dan ialah kebaikan buat anda semua. Dan tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hari ini kita bicarakan tentang topik kita, iaitu akhlak hukum melawak, dan bersama dengan saya Ustaz yang begitu handsome. Ada lagu tau. Anda boleh cari sendirilah lagunya. Gurau ni. Betul lah. Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Baiklah Ustaz. Kita nak ke Facebook ni. Saya tak sangka pula ada yang meletakkan nama saya juga tu dalam soalan tu. Biar saya tanya, saya baca soalan boleh? Silakan. Saya bacalah. Silakan. Dia kata begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesetengah orang boleh kontrol ketawa jika dia nak gelak. Dia akan tutup mulut macam Da'iyah Hadari. Sesetengahnya pula tak boleh kontrol volume suara sampai 5 buah rumah boleh dengar hilayannya. Adakah ada ketika ketawa juga perlu ada kawalan supaya tidak berlebihi? Biar tahu, jangan keliru. Silakan Da'iyah Hadari, apa pandangan? Jadi hukumnya Okey, sekarang ni macam mana Ustaz? Dia musim-musim hujan ni macam-macam perangai ni. Silakan Ustaz, silakan. Baik, penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk pula hukum belawak. Belawak sungguh kita ni. Dia sebenarnya Islam ini akhlak. Ingat tu. Islam akhlak. Apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah akhlak yang baik. Makarimul akhlak, kesempurnaan, keindahan, ketinggian, kecantikan akhlak. Jadi Nabi sendiri, kalau ikutkan sunnah, para isteri Nabi SAW menyaksikan bahawa macam mana Nabi punya seronok, Nabi punya gelak, macam mana pun sekadar nampak gigi je. Nampak gigi je, tersengih, tersenyum, ketawa yang Nabi. Itu maksimum lah tu. Maksimum, nampak gigi. Tapi ada orang, gigi pun tak nampak. Bukan, gigi dia tak ada. Gigi dia ada, gigi tak nampak, dia tutup, dia gelak, hehehe, macam tu. Sebab tu Da'iyah Hadari dia tutup. Jadi tu cara dia mengawal nafsu pula, mengawal gelaknya itu. Baguslah. Pasal ada orang kadang tu dia punya gelak ketawa dia tu ha 6 harakat tu. Janganlah macam tu. Jangan macam tu. Tak, na'uzubillah lah, tengah ha meninggal. Sudah. Jadi yang seeloknya kita kawal. Dia adalah beberapa keadaan, contoh menguap, tutup mulut. Tapi kalau orang dia tahu kalau dia gelak tu nanti mungkin nampak sampai anak tegak semua, dia tutup supaya dia nak kawal. Eloklah tu. Betul, Ustaz. Ada orang tak cukup dengan tangan, dengan ambil beg dia tutup nampak sangat. Saya kalau tak tutup ni penonton lari. Sebab handsome sangat ke apa? Okey. Baiklah. Ada soalan lagi untuk saya baca? Ada. Okey, ada satu soalan saya lah. Tak kena kita serius balik. Ustaz, Nabi SAW ada sabdakan, antara tanda-tanda orang yang munafik iaitu berdusta dalam berkata-kata. Ya, betul. Baik. Bagaimana kalau ada orang yang bergurau, dia selitkan dusta tu, tipu tu. Sebagai contoh,
dia tak tengok bola malam tadi. Ada orang ni terlambat. Wifi slow. Dia tanya, apa result semalam? Apa keputusan bola semalam? Siapa menang Piala Dunia? Dia kata, takkan tak tahu Myanmar menang semalam. Myanmar menang. Macam mana tu? Dia macam ni ya. Ada satu hadis yang mana Nabi SAW bersabda, kata Nabi, wailul lilladhi yuhaddithu bil hadithi liyudhika bihil qawma fayakzibu wailul lahu. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, celakalah bagi orang yang bercakap satu percakapan untuk meraih gelak tawa orang dengan cara dia berbohong, dengan cara dia menipu. Celakalah baginya, wailun lahu, celakalah bagi dia, celakalah bagi dia. Diulang 2 kali. Riwayat Imam At-Tirmizi, berkali Nabi ulang. Jadi dalam hal ini Syekh Abu A'la Al-Mubarakfuri rahimahullah menyebutkan, wail di sini maknanya kecelakaan yang besar ataupun suatu benda tak elok maknanya Nabi marah, Nabi tak suka dengan mana-mana orang yang lawak dia tu adalah lawak yang tipu, lawak yang menipu sifatnya. Kalau tadi Da'i Hadari kata menipu ni tanda-tanda munafik, betul. Mungkir janji, kalau bercakap dia yang nak menang, itu tanda-tanda munafik. Dan bercakap dia berbohong. Namun dalam satu sudut kita perlu terima satu keadaan di mana kadang-kadang ada setengah lawak dan gurauan, khususnya bila kita dalam ramai-ramai kawan-kawan, kalau sekadar gurauan atau lawak tu adalah lawak yang ataupun gurauan yang orang lain semua tahulah ini tipu lah. Sekadar memecah keheningan suasana ataupun menggembirakan yang lain. Yang sama-sama faham. Yang lain-lain pun tahu ini semua rekaan sajalah. Itu tak ada masalah. Macam saya dulu kawan-kawan kampung lah, ni ceritakan kawan kampung lah. Kalau kenduri rewang, kenduri kan penat. Kalau dulu mana ada catering, masak sendiri, basuh pinggan, dohok lah apa kami panggil lah, duduk di kampung, duduk basuh, jadi pakai tuala good morning tu kan. Lepas tu angkat kemah lah apa semua, susun kursi, penat. Jadi bila dapat berimpun duduk sekejap, dia adalah nak bagi hilangkan penat tu, ceriakan suasana, gurau lah. Dalam Kedah ni, pokok kelapa, pokok nyok mana paling tinggi? Seorang member tu kata, paling tinggi Kulim. Pokok nyok kat Kulim paling tinggi. Pasal apa? Pasal bila hang panjat-panjat, dari pucuk tu hang boleh nampak seluruh Kedah. Tu dia. Yang lain pun, faham tak? Disambut dengan tak ada orang kata penipu. Dah, dia gurau-gurau. Seorang lagi pula kata, tak, bukan di Kulim. Paling tinggi Sungai Petani. Sungai Petani paling tinggi dia punya pokok nyok. Pasal apa? Pasal kalau ada monyet panjat, sampai ke pucuk tu nanti, monyet tu dah tua. Jadi akhirnya semua gelak habis macam tu. Jadi maknanya apa kawan-kawan? Ada. Jadi orang pun yang duduk dengar tu pun gelak dan tahu dan faham bahawa ini tipu saja. Bukanlah. Yang kita marahkan adalah orang hak jenis dia dalam menipu. Muka serius pula tu. Muka serius, janganlah. Itu yang dilarang. Ni sekadar dia hujungnya atau senang faham kita kata apa? Disclaimer. Dia macam disclaimer balik lah. Dah, saya gurau je. Sekadar nak bagi gelak-gelak, nak serius sangat pun saya pun tak pandai sangat. Kita raikan jugalah sesetengah orang yang macam tu. Wallahualam. Okey Ustaz. Elok juga kalau kita bawa perbincangan kita ni dengan teknologi yang ada sekarang. Kita tidak tolak bahawasanya di WhatsApp, aplikasi WhatsApp, ada stiker-stiker. Kan? Sekejap ada gambar Da'i Hadari, sekejap ada gambar Ustaz Ilyas. Terbaik okey lagi. Saya lagi ada benda yang dia cakap macam-macam lah kan. Jadi, teratai Uda tanyakan soalan ni. Katanya, apakah hukumnya kita menggunakan muka orang lain atau muka sebenar pelawak-pelawak, siapa-siapa sajalah, dengan tulisan tertentu untuk tujuan promosi atau stiker, emoji tanpa pengetahuan mereka. Kadang-kadang nak buat lawak juga tu. Baik. Terima kasih. Kawan-kawan semua, dunia hari ini adalah dunia canggih, dunia tanpa sempadan. Ada sesetengah cakap-cakap kita yang empunya badan pun dah tak mampu kawal dah.
Macam tak saya tahu ada je stiker muka. Tak tahu. Saya kadang saya ceramah punyalah panjang. 1.5 jam, kat 2 jam saya ceramah. Dia keratnya video saya tu, yang part-part yang saya buat lawak tu. Macam dulu isu apa ya? Adalah. Tapi ya Allah, yang tu diulang-ulang, viral pula tu. Adalah benda tu, saya tak mahu sebut lah, akan cari kat TikTok pula. Dia ulang-ulang video tu, ulang-ulang. Ya Allah, dah jadi apa ni? Tapi kita dari satu sudut kita kena faham bahawa ya, hari ini dunia tanpa sempadan. Dia edit gambar kita buat jadi color tu, asal pakai songkok tukar jadi topi. Ya Allah. Nak marah pun ya, dunia tanpa sempadan. Betul. Janganlah keras sangat buat kenyataan media dengan ini saya mengharamkan siapa tu, tak redha dunia akhirat. Saya ambil tindakan undang-undang. Jumpa di padang mahsyar. Janganlah macam tu. Jadi bagi saya, kalau setakat buat stiker tu hanya sekadar gurau-gurauan, maka pihak terbabit yang mana muka dia dipakai tu, saya kira janganlah terlalu nak mengambil hati sangat. Kecuali ada unsur penghinaan, kecuali ada gambar-gambar yang boleh menjatuhkan maruah dia, maka dia kena tampil untuk menegakkan hak dia. Tak boleh dibiarkan. Baik. Okey Ustaz, alang-alang kita sembang tentang dunia tanpa sepadan ni, sebentar saja lagi kita nak mungkin bawa juga perbincangan kita ini tentang mereka yang menghasilkan idea-idea kreatif, terutamanya konten-konten di media sosial. Okay. Cumanya nantikan, boleh kejap lagi ya? Boleh, insya-Allah. Nantikan kejap lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baiklah para penonton sekalian, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik ialah mereka yang memberi kebaikan ataupun berkongsi kebaikan, memberi manfaat kepada manusia yang lain. Baiklah, saya nak anjurkan, nak ajak anda semua untuk berkongsi kebaikan tersebut, iaitu mari sama-sama yang menonton di Facebook Live kami, dengan izin tekan butang share ataupun kongsi untuk kita sama-sama kongsikan manfaat dalam perbincangan kita dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini bersama dengan ahli keluarga ataupun rakan-rakan kita di Facebook. Dan hari ini kita masih lagi bicarakan tentang hukum melawak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Baik Ustaz, sebelum saya nak bawa soalan saya tentang content creator tu, soalan dari Kata Jiwa di Facebook ni, katanya, apakah loya buruk juga termasuk dalam hukum melawak yang dibolehkan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pula situasi seseorang yang walaupun dia tidak melawak tetapi wajah dan personalitinya yang semula jadi, tengok pun dah cukup untuk kita ketawa. Yang ketiga, apakah istilah lawak kasar dianggap keterlaluan sekalipun sekadar bergurau? Okey. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Istilah yang biasa juga kita guna, loya buruk juga dia, itu digunakan kepada gurauan-gurauan yang setengahnya tu kita anggap sebagai merepek ataupun macam tak faedah apa kan. Apa tu dia panggil apa, Allahumma salli Muhammad, kalau tak serius main-main. Tak serius kan. Kalau apa ya, saya ingat dulu adalah banyak jugalah. Biasanya teka-teki. Apa tu, burung apa yang kepala dia di bawah, tangan di bawah, kaki di bawah, sayap di bawah. Burung apa? Lama terfikir. Tak pasti burung kena pijak semua loya buruk tu kan. Semua kat bawah, la ilaha illallah. Tapi ada setengah-setengah, walau dia loya buruk, tapi dia habis situ dia habis situ, tak adalah kita terasa hati dia nak mengata kat kita ke apa, tak ada. Dan sampai mencemar maruah, menjatuhkan maruah apa, tak ada masalah lah. Kalau tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kita kata Nabi loya buruk, tapi kadang-kadang ada setengah pendekatan gurauan ringan. Cara Nabi ada juga. Ada seorang tu dia tengah cari anak dia, tak jumpa. Ya Rasul, nampak tak anak saya? Anak kamu ni yang mata dia ada putih tu. Dia pun mata dia ada putih. Memanglah semua orang mata ada putih. Sebenarnya jangan kata apa Nabi orang tengah serius cari anak dia buat lawak macam tu pula. Tak. Nabi nak meredakan
kegusaran, kebimbangan si ibu. Tengah panik. Orang tengah Nabi buat lawak sikit lah. Seolah macam apa ni, ya Rasul, orang cari gurau pula dah. Tadi kan adalah gelak sikit, tak terlalu serius sangat. Ada cara dia. Jadi lebih buruk ni pada saya tengok keadaan. Ataupun tengok pada siapa yang kita sedang berurusan. Yalah. Benda tu benda serius, janganlah lebih buruk sangat. Sikit-sikit tak apa, tapi jangan melampau-lampau sangat. Saya lagi dalam mahkamah pun buat lebih buruk. Habis kan. Siapa lawyer sekejap lagi ni. Kemudian tentang apa lagi tadi? Okey, kemudian yang kita tengok orang tu, dia tak melawak pun. Tengok muka dia pun. Personality dia. Ataupun dia punya rupa parah dia pun memang orang panggil apa, gifted kot kan. Naturally dia memang lawak. Kalau bukan kerana dia cakap, kadang dia tak sempat cakap, dia baru keluar je kan, ada orang macam tu. Atas mana-mana pentas kan, dia baru je keluar orang dah bersorak tepuk. Lawaknya tu. Dia punya gaya liuk lentuk berjalan ni ke apa. Jadi itu tak ada masalah lah, pasal itu memang dia memang begitu. Ramai. Saya sendiri pun, kita adalah pelawak-pelawak yang kita sendiri pun suka dengan personality dia. Dia tak hina orang, dia tak kutuk orang, tapi dalam lawak dia tu sesuatu yang kita sangat ingat. Itu. Dan satu lagi berkaitan tentang lawak kasar. Kawan-kawan penonton-penonton semua dengar ya. Di zaman Rasulullah SAW dulu, saya ringkaskan cerita ni, yang mana ada seorang lelaki namanya Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu an. Dia datang ke rumah baginda Nabi SAW dan dia panggil Nabi daripada luar rumah Nabi. Kemudian dia panggil Nabi, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi tak menyahut. Tak lama lepas tu dia kata, ya Muhammad, aku ni kalau puji orang melangit, tapi kalau kutuk orang teruk. Kalau aku kutuk teruk nanti ni. Tiba-tiba Nabi daripada dalam yang tadi tak menyahut, Nabi menyahut. Nabi kata, Zakallah Azza wa Jal. Allah pun macam tu lah. Allah kalau puji orang melangit, tapi kalau Allah Ta'ala hina satu orang seteruk-teruknya. Sebenarnya Nabi respon secara agak marah. Kerana lelaki tersebut, Al-Aqra' bin Habis ini, dia sedang, itu Nabi panggil bad jokes. Dia sedang buat lawak kasar. Dia bergurau kasar dengan Nabi. Cakap pasal apa tadi? Dia macam, dia sebenarnya Nabi tak buka pintu, tak menyahut kan. Jadi itu yang dia macam tu. Macam kalau kita kan, aku viral kau dalam grup nanti ya. Aku kalau kutuk teruk, buka. Dia nak suruh Nabi buka pintu, nak Nabi menyahut tu je. Tak payahlah buat lawak macam tu. Tapi sebagai teguran kan, sebab itu dalam Quran surah Al-Hujurat, ayat ataupun kisah ini dirakamkan Allah Ta'ala, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aksaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu Rasulullah dari luar bilik-bilik tempat ahlimu, kebanyakan mereka tak reti adab. Surah Al-Hujurat ayat 4. Jadi kita pun samalah. Janganlah kita gurau kasar ni, jangan. Lebih-lebih lagi macam kisah tadi tu, gurau kasar dengan Nabi pula tu. Allah. Jadi orang kata nak gurau pun tengoklah. Agak-agak lah nak gurau dengan orang ni. Tengok, bukan kita kata ngada-ngada. Tak kisahlah ustaz ke siapa pun. Walaupun ada setengah orang, dia dengan izin orang panggil take for granted kan. Lebih kurang lah ustaz pun masuk air juga. Tak boleh juga macam tu. Adab kena ada. Kadang jumpa kita, Assalamualaikum Ustaz. Kita bawa isteri, bawa anak. Ustaz, itu bukan ada yang, bukan muka lain itu ni. Depan-depan ni bagi isteri muka dah lain lah. Jadi dia janganlah macam tu kan. Ustaz kata, Ustaz pernah kenal ke? Tapi kalau macam tu bagi saya okey lagi. Tapi ada yang dahsyat jugalah, pernah kena kan. Ini yang dah lepas LPF ni. Pernah tak kadang jumpa Ustaz bukan yang aksiden hari tu ke? Omboi. Atau kemalangan hari tu kan. Sampai macam tu sungguh pun kalau terlibat dengan kemalangan sekalipun boleh ada doa yang baik-baik. Ustaz dengar-dengar kata itu ni macam mana, Ustaz okey ya? Bukan saya, ustaz lain. Minta maaf. Tak apalah, ini kasar sangat. Itulah. Ada setengah orang kadang lama tak jumpa, ingat mati lah. Kasar tu. Tak boleh. Dan saya depan mata saya pernah nampak, saya pernah dengar ada seorang hamba Allah ni mempengurusikan satu majlis.
Yang mana dalam majlis yang sama ada seorang syekh, ulama besar, tuan-tuan penonton pun kenal. Dia boleh bergurau dengan syekh tu. Tak apalah, cerita tentang seluar dalam. Astaghfirullah. Yang gelak hanya dia. Syekh tu sikit tak gelak. Audiens seorang pun tak ada yang ketawa. Lepas majlis kan ada makan. Syekh tu terus balik. Dia marah. Dan audiens semua macam mengutuklah tindakan moderator macam tu. Yalah. Apa benda gurau? Tak tengok orang langsung. Syekh, tak kena. Kalau dia nak gurau saya tu, setan nak balas balik. Ya. Kita pun kadang gurau juga. Ya. Syekh tu tak kena. Cakap lembut, cakap baik. Itu cakap dengan dia, tak kena. Baik. Lepas tu saya kata di awal tadi kan, nak gurau boleh, tapi jangan sampai naik syekh ya. Baik, bila sebut naik syekh dan gurau kasar ni, ini kita nak minta alang-alang kita dah berbicara tentang hukum lawak ni. Ustaz, zaman sekarang ni ramai yang mencipta konten ataupun kandungan di laman sosial. Terutamanya kita tidak tolak ada yang mengambil isu-isu semasa sebagai modal mereka untuk buatkan kandungan ataupun konten mereka di laman sosial. Jadi Ustaz, ada antara konten-konten ini melebihi had ataupun melampaui batas. Bahkan katanya bergurau, katanya melawak, tetapi sehingga mencetus kegusaran, perdebatan dalam kalangan masyarakat. Bahkan mungkin ada menyentuh sensitiviti agama, bangsa dan negara. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih penonton-penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ya, bahawa perangai-perangai orang tak elok ni adalah mereka ni jenis suka apa? Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya. Orang-orang kafir itu ialah orang yang menjadikan perkara-perkara urusan agama mereka sebagai hiburan, gurau senda yang melalaikan dan permainan. Buat main benda agama. Ya. Yahudi pun sama. Perangai orang Yahudi pun ada setengah. Allah Ta'ala rakamkan. Ini dalam Quran. Dia boleh cerita. Mereka kan ingkar akan ajaran para Rasul. Dan bila orang ingkar kan dia lempar masuk neraka. Betul. Dia kata apa? Sungguh pun kalau kami ini ingkar masuk neraka pun bukan tiap-tiap hari. Kami lempar masuk dalam neraka pada hari-hari tertentu. Itu ayat Quran tu. Allah cerita. Ayat dia orang tu, dia kata apa? Kami kalau masuk neraka pun bukannya hari-hari. Tengoklah hujung minggu. Masuk neraka macam hotel cara cakap tu. Dia nampak ada bergurau. Dan saya ingat ada juga orang yang bergurau dengan cerita-cerita agama ni. Tak boleh. Berlaku ini diceritakan dalam Bidayah wa Nihayah. Ada seorang lelaki ni, saya ringkas kalau ya, dia pernah buat satu lawak yang mana lawak atau gurauan dia itu bersifat apa tahu, kasar jugalah. Nampak ramai-ramai kawan-kawan dia nak pergi belajar, nak pergi menuntut ilmu. Jadi dia tanyalah kawan-kawan tu semua, ramai-ramai ni nak pergi mana ni? Ramai-ramai pergi mana? Jadi kawan-kawan dia kata kami nak pergi ada kuliah, ada majlis ilmu. Oh, hati-hatilah, hati-hati sikit. Bukannya apa, takut nanti terpijak sayap malaikat. Kan patah sayap dia tu nanti. Dia cakap macam tu. Sebab kan ada hadis yang mana Nabi SAW sebut, siapa yang menempuh jalan, man salaka tariqan, hadis tu kan, menempuh satu jalan untuk ke arah ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke syurga. Dan Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut bahawa perjalanan mereka wa haffathumul malaikah, malaikat memayungi perjalanan si penuntut ilmu. Jadi barangkali dia pernah dengar lah hadis ni. Tu dia kata hati-hati sikit, takut korang kan ramai kan terpijak sayap malaikat tu. Sejurus selepas dia cakap, dalam kitab tu menyebutkan kaki dia tiba-tiba jadi krem, kerah kejung, rebah, dan selama beberapa lama dia tak boleh berdiri. Jangan main-main. Kita nampak benda tu benda ringkas, benda simple kan, tapi berat di sisi agama. Ada seorang tu Nabi pernah sebut bangun awal pagi, antara sunnahnya sebelum nak ambil wuduk awal pagi apa dia? Iaitu membasuh kedua tangan. Sebab kita tak tahu malam tadi tangan kita pergi mana kan. So sunnahnya basuh tangan sebelum berwuduk. Orang tu kata, ada seorang mamat ni dia kata, yang kena basuh tangan tu orang yang tangan dia naughty. Tangan tak duduk diam. Kita tangan jenis macam ni, kalau tidur bangun pagi esok pun macam ni, tak payah basuh. Apa berlaku? Tangan dia masuk dalam lubang punggung,
dan tak boleh nak cabut keluar selama beberapa lama. Dia pergi mana-mana pun tangan dalam punggung. Tuhan nak tunjuk, jangan mempermainkan sunnah. Engkau nak buat lawak, lawaklah benda lain. Benda agama jangan. Tambahan pula ayat-ayat Quran, saya tak mau tunjuk contoh tak seronok Ayat Quran pun dia buat main, dia mengulas ikut nak buat lawak. Baik. So tak boleh. Benda-benda agama tak boleh buat lawak. Sebab silat air bulan dikala di waktu itu juga Tuhan tunjuk akan balasannya. Baik. Nauzubillah. Ustaz, sebagai kesimpulan dan juga pelan. Yo, cepat betul. Ini tak melawak. Ini betul ni. Apakah hikmah di sebalik hukum-hukum yang mana Islam tetapkan dalam kita bergurau senda, terutamanya dalam kita bertutur bicara? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Muslimin muslimat, penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Islam adalah agama yang sangat indah. Islam meraihkan fitrah manusia yang sukakan hiburan, yang sukakan gelak tawa, sukakan gurau senda. Itu memang Islam meraihkan. Dia tidak serius. Dan sampaikan Dr. Yusof Qaradawi kata, Islam taklah mewajibkan semua perkataan kita adalah zikir. Dan Islam taklah mewajibkan semua yang kita dengar tu adalah Quran. Dan Islam tak mewajibkan semua tempat yang kita pergi tu adalah masjid. Janganlah macam tu sangat. Ada gurau, ada hiburan, itu tak ada masalah. Tetapi mesti jaga adab-adabnya. Hatta orang suka gurau, ceria, gelak tawa ni ada bagusnya. Kajian menunjukkan orang yang kalau dia senyum memerlukan 16 otot. Ada senyuman pada muka dia. Tapi kalau orang yang serius, muka cari pasal, cuti tak dapat, itu dia memerlukan 43 otot. Itu yang nampak kelihatan cepat tua. Orang rajin gelak, gelak yang tak keterlaluan, senyum selalu, nampak muda. Muda. Masya-Allah. Kamu nanya? Kamu nanya. Itulah jawabannya. Ustaz, sebagai memurnikan program kita pada pagi ini, Ustaz, doa daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan طيبا وعملا متقبلا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bicara dan tutur bahasa kami adalah tutur bicara yang baik, yang menyamankan, yang memberikan kedamaian dalam hati orang-orang yang mendengarnya ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikan kami di kalangan orang-orang yang sentiasa membawa kebaikan dan manfaat yang banyak buat manusia lain ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ilyas kerana sudi bersama dengan kami kongsikan pencerahan tentang topik kita hukum melawak. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sebab melawak tadi. Melawak lebih kurang. InsyaAllah. Bila kita akan bersama lagi masa depan Ustaz. Baik. Bila para penonton sekalian, esok anda akan bersama dengan sahabat saya Da'i Azrin, yang mana kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar. Kita akan belajar hadis esok, pengajian hadis Arba'in Imam An-Nawawi, luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah jangan terlepas ya para penonton sekalian. Baiklah, Rasulullah SAW berbicara. Rasulullah SAW juga bergurau. Jadi, jadikanlah akhlak Rasulullah sebagai ikutan dan panduan kita semua. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.